Okey, baiklah. Okey, untuk kelas kita pada hari ini, kita akan sambung kita punya pembelajaran. Okey, sebelum ni cikgu dah masuk 4.1. Okey, semalam cikgu dah tanyakan daya ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Okey, cikgu harap awak dah berjinak-jinak dengan petua tangan kiri Fleming. Tangan tu dah tahu nak menggunakan, bagaimana nak gunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, jadi hari ni kita akan sambung masih dalam topik yang sama. Okey, masing-masing ada buku teks di depan tu masing-masing. Ada. Ada. Okey, jadi kita tengok. Okay, ada lagi yang masuk lagi. Okey, cikgu sharekan. Okey, mari kita berhenti takat sini. Kita dah tahu bagaimana daya dihasilkan. Okey, bagaimana satu daya dihasilkan daripada konduktor pembawa arus, okey, dalam satu medan magnet. Ya. Kita dah tahu bagaimana daya dihasilkan, dan daya dihasilkan daripada terhasilnya daya tersebut daripada medan magnet paduan yang dikenali sebagai medan lastik. Jadi hari ni, sebelum ni kalau awak dah tengok yang ini dulu kan, kita dah tengok corak ni, ingat lagi corak ni? Ini dinamakan apa, medan apa ni cikgu sebut tadi? Medan lastik. Medan lastik. Okey. Dia gabungan antara dua medan magnet. Satu medan magnet daripada konduktor pembawa arus, satu lagi daripada medan magnet kekal. Okey. Ini kalau konduktor pembawa arus dalam bentuk satu dawai saja. Jadi hari ini kita akan pergi kepada bagaimana kalau konduktor yang membawa arus ini dalam bentuk gegelung. Awak boleh rujuk buku teks, muka surat. Kita mula dari muka surat 142. Okey. Bagaimana kalau konduktor tu dalam bentuk gegelung? Ni apa gegelung tu? Gegelung tu bentuk ni, inilah, ini gelung. Dia bentuk A, B, okey, kemudian B ke C, C ke D. Dia bentuk gegelung. Dan didapati gegelung tersebut kita sambungkan pada satu bekalan kuasa. Arus lah, okey. Arus akan mengalir daripada A, B, C dan D. Ataupun sebaliknya lah. Sama ada nak mula dari D, C, B ataupun A. Kalau yang sebelum ni cikgu hanya tunjuk arus bergerak lurus saja, sama ada dia keluar ataupun masuk. Okey, sekarang ni kita nak tengok kalau dia mengalir dalam bentuk gegelung, apa yang akan berlaku. Jadi apa yang berlaku kalau awak tengok gambar kalau kita letak. Kalau sebelum ni gambar kalau kita letak satu konduktor lurus saja tengah macam tu. Okey. Tapi kali ni kita letak gegelung ni dalam ni. Okey, kita letak gegelung A B C D. Okey. Konsep dia sama. Okey, kalau awak tengok gegelung yang membawa arus dalam medan magnet akan berputar. Okey, beza dia di sini kita akan nampak ada berlaku putaran. Bila kita buat konduktor pembawa arus dalam bentuk gegelung, okay, kita akan nampak berlakunya putaran.
Okey. Putaran ini berlaku sebab apa? Kenapa gegelung tu akan berputar? Kerana terdapat ada sepasang daya. Okey, maksudnya nanti kita masihkan sepasang ni maksudnya ada berapa daya? Dia sebut sepasang. Ada? Dua. Okey. Jadi ada dua daya lah. Dua daya ni dia sama magnitude. Sama magnitude. Okey, sebab kita guna arus yang sama. Tapi yang beza dia bertentangan arah. Okey, bertentangan arah. Okey, bertindak pada sisi gegelung. Kalau AB tu naik ke atas, CD akan turun ke bawah. Okey. Jadi pasangan daya ni adalah hasil interaksi antara medan magnet, satu daripada gegelung pembawa arus, satu lagi medan magnet daripada magnet ke kekal. Samalah konsep dia dengan yang kita belajar sebelum ni. Okey. Cumanya sekarang ni kita akan hasilkan pasangan daya. Sebab apa berlakunya ada pasangan daya? Sebabnya medan magnet yang terhasil ni adalah daripada gegelung. Bezanya gegelung. Cikgu tukar yang dekat gegelung ni saja. Kalau sebelum ni kita sebut konduktor pembawa arus. Tapi yang ni beza dia dapat sepasang daya ni sebabnya medan magnet yang terhasil daripada gegelung. Nak beza perkataan tu je. Okey. Jadi bila berlaku putaran ni, gegelung ni berputar, macam mana kita nak tentukan arah putaran ni? Arah putaran gegelung. Okey. Cikgu ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk? Cikgu buat auto tak boleh? Siapa? Intan Zarida, tak tahu dia masuk saya. Masuk dah? Siapa? Intan Zarida. Ni nampak sekejap saya tengok. Dia lambat sikit. Dia lambat admit. Intan dah masuk tak? Cikgu nak terlupa ni admit ni. Hilang. Dapat masuk tak? Siapa lagi tak dapat? Cuba try lagi. Okey. Kalau kawan tak boleh masuk tu inform lagi. Cikgu ni. Okey. Okey, kita sambung Boleh? Boleh. Okey, kita tengok. Okey, sekarang macam mana kita nak tentukan arah putaran? Putaran ni sama ada dua arah je lah, sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Okey. Jadi kaedah dia kita tengok. Okey, yang ini kaedahnya kita akan guna, okey awak tengok dulu. Kalau tengok gambar ni dah bagilah kan arah daya tu. AB naik ke atas, okey, CD dia ke bawah. Okey, macam mana kita nak tahu gerakan ni? Gerakan daya tersebut, arah daya naik atas ke turun bawah? Kita guna apa? Kaedah apa sebelum ni nak tentukan arah? Guna apa? Petua apa? Siapa tahu? Betul tangan kiri Fleming. Petua tangan kiri Fleming. Okey. Jadi petua tangan kiri Fleming. Okey, cikgu nak tanya, kita guna jari apa? Siapa ada sini main dengar suara sama juga ni? Jari. Tarik. Tarik ada nak? Ada. Guna okey, tangan kiri Fleming, cikgu nak tanya arah. Okey, arah magnet. Medan magnet jari apa? Tangan apa? Tarik.
Buku semua depan mata kan? Zarid? Saya. Baru nak cari. Tangan kiri. Ni kena ingat. Medan magnet jari apa? Siapa lagi tahu? Cepat Zarid. Zarid cari medan magnet. Kalau ni siapa ni? Husna ada kan? Husna? Arah arus jari apa? Medan magnet jari telunjuk je. Medan magnet jari telunjuk. Arus? Husna ada kan? Nampak nama Husna. Ya Husna. Jari apa Husna? Arus. Medan magnet telunjuk, arus. Type kat mesej. Arus jari apa? Tinggal 2 jari je lagi. Ini awak kena ingat apa tu Tan Kiri Fleming? Daya jari mana? Ibu jari. Ibu jari. Okey. Ni depan awak depan telefon ke, depan laptop ke, depan tablet ke, ni jari, nampak jari cikgu ni? Nampak tu. Nampak? Guna. Ni daya. Okey, daya. Ni apa Ya. tadi? Tunjuk jari apa? Medan magnet. Medan magnet. Okey, yang ni jari hantu ni apa? Arus. Arus. Okey. Jadi awak tengok gambar tu, cuba tengok betul tak arah daya dia tu. Ni kena lembutkan jari ni. Okey. Kalau kita tengok AB, ni AB ya. Okey, AB. AB ni jari apa ni? Jari hantu ni arus. Okey. So arus arah depan. Betul tak? So kita kedepankan arus. Okay, so medan magnet utara selatan. Dia mesti sini utara, yang tunjuk ni ini selatan. Okay, jadi daya tu dia naik atas. Faham tak nak gerakkan jari awak? Gerakkan sendiri. Okay, boleh? Boleh tu. Boleh dapat, je. okay. Goyang 2 jari. Kalau CD. CD. Okay, sebenarnya awak gerakkan satu jari je dulu mula-mula. Okay, kalau cikgu suka kita tengok arus dulu. Okay, gerakkan arah arus. Okay, arus ni arah kita. Menghadap diri kita kan. Okay. Okay, jadi dia keluar. Jadi kemudian kita perbetulkan medan magnet lah. Sebab daya yang kita nak tengok. So betulkan medan magnet. Ni salah lah. Ini utara selatan dia menghadap ke kiri. So kita gerak. Kena pusing tangan tu. Ya, boleh tak? Jadi yang ni arah arus. Jadi yang ni kena pusingkan ni terbalik. So kalau awak nak terbalik macam ni pun boleh. Nampak tak? Okay. Kena ni jari kena gerak. So daya ni kita nampak ni, daya ni bawah. Daya tu bawah. Boleh? Kau ada siapa tangan tergeliat sampai tergeliat, patah tangan tak boleh nak pusing? Akif boleh Akif? Raif? Boleh. Okey? Akif boleh Akif? Boleh je tapi sakit lah. Ini setakat jari je, sampai tak adalah sampai terpatah tangan kan. Tergeliat mendak sikit je. Okey? Tapi dia ni mudah. Awak gerakkan satu jari tu saja. Mula gerakkan arus, kemudian baru gerakkan untuk medan magnet, kemudian baru tengok daya. Daya ni selalu kita nak tengok atas bawah lah, supaya kita nak tengok gegelung tu dia berputar arah jam ataupun lawan jam. Sebab dia sebenarnya bila macam gambar yang ni, awak dapat tahu AB, bila awak dapat tahu AB betul, jadi kita dah boleh agak dah CD tu arah mana. Faham tak? Okay.
Awak dah confident AB ni naik atas, daya ni atas, jadi CD mesti ke bawah lah. Sebabnya gegelung ni dia berputar. Jadi kalau dalam exam tu kita jangan buang masa sebenarnya. Kita cari yang AB saja cukup. Cari AB, cumanya bila ada banyak masa, baru awak check and balance balik jawapan awak, tengok CD pula arah dia betul ke tidak. Itu cara kaedahnya yang betul lah. Jadi kita kena smart lah. Awak cari untuk AB pun sebenarnya dah cukup. Kita dah tahu kalau yang ni maksudnya dia akan berputar arah jam ke lawan jam ni? Raif, arah jam ke lawan jam ni? Putaran gelung ni. Baik. Raif. Ya. Arah jam. Arah jam. Okey, bagus. Tahu kan arah jam lawan jam? Okey, jadi seterusnya kita tengok. Yang ni corak dia pula. Macam mana nak lukis? Ini hari tu kalau kita tengok ni interaksi. Awak nampak tak? Okey dah. Okey, interaksi antara medan magnet daripada gegelung pembawa arus. Dia lain sikit ayat sebelum ni. Kalau sebelum ni konduktor pembawa arus. Sekarang ni interaksi antara medan magnet daripada gegelung pembawa arus dengan medan daripada magnet kekal. Okay, kalau sebelum ni kita tengok gambar yang satu saja. Sebelah sini saja kan. Tak ada sampai dua. Sebab apa sekarang ni ada sampai dua? Okey, padam dulu. Okey, kita tengok. Okey. Kalau macam mana kita kadang awak katalah kan nak kena lukis ni. Macam mana awak nak lukis benda ni? Okay. Perkara yang pertama sekali, kita dah belajar sebelum ni. Kalau tanda utara, medan magnet kekal ni semua tahu lah kan? Ni utara, selatan memang kita letaklah kiri kanan. Pertama sekali, kita akan lukis garis medan magnet kekal ni. Medan magnet kekal ni yang warna biru. Cikgu highlight sikit yang warna biru ni. Ini cikgu write ni, yang merah ni, ni yang warna biru ni medan magnet kekal. So arah dia kita tahulah mesti dari utara ke selatan. Yang warna biru tu. Kemudian itu kita tahu dah garisan dia. Untuk yang sisi AB dengan sisi DC. Sisi AB dengan sisi DC. Kita kena tentukan arah arus. Arus tu dia bergerak keluar ke dia bergerak masuk. Simbol ni awak kena fahamlah. Kita yang akan letak simbol ni. Kalau kita buat simbol mana ni? Simbol pangkah ni. Cikgu buat ini jauh ni. Ni simbol pangkah. Ni kan, ni pangkah. Yang pangkah ni, ini maksudnya arus keluar ke arus masuk? Pangkah Masuk. Masuk. Jadi yang titik ni arus keluar. Yang pangkah ni arus masuk. Tengok arus masuk dulu. Bila arus masuk, ni petua genggaman tangan kanan masuk. Nampak jari cikgu kan? Tangan cikgu. Masuk. Dia arah apa ni? Jam ke lawan jam? Arah jam. Arah jam. Jadi kita lukislah bulatan ni arah jam yang ni awak lukis ni kan. Arah jam. Kemudian kita lukis pula untuk arus keluar. Yang ni arus keluar ni, yang titik ni. Arus keluar dia mesti gambar titik. Jadi bila keluar, petua genggaman tangan kanan, anak panah, lawan jam. Kita tengok petua genggaman tangan, ini arus keluar, jadi lawan jam. Lukis anak panah. Ini lawan jam. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak lukis gambar jadi medan lastik ni? Awak nak tentukan. Sebenarnya daripada rajah ni awak boleh tentukan daya bergerak arah mana.
Macam mana? Okey. Ni cikgu tunjukkan. Okey, macam mana kita nak tentukan arah? Okey. Kita tengok garisan. Okey, awak tengok ni ya. Kita ambil warna hijau ni balik. Okey, kita tengok yang sisi AB dulu. Okey, kita sebelum ni dah belajar kalau anak panah sama arah. Ni awak tengok ni. Ni sama arah dengan ni kan. Sisi AB. Okey, untuk gegelung AB, gegelung sisi AB, dia sama arah dengan medan magnet kekal. Okey, sama arah. Jadi kalau sama arah, medan magnet dia di sini kuat. Medan magnet dia kuat. Tu sebab kalau awak tengok gambar kat sini, garisan medan magnet dia lebih rapat. Okey. Manakala tengok atas dia, atas sisi AB ni, okey, arah medan magnet gegelung sisi AB dia berlawanan dengan arah medan magnet kekal, bertembung. Okey, dia berlawanan. Bila berlawanan, ini yang akan hasilkan daya. Akan hasilkan daya. Jadi daripada situ awak dah tahu dah daya dekat mana. So daya dia naik ke atas. Okey. Kalau sisi DC pula awak tengok kat mana yang arah medan magnet dia sama. Arah medan magnet dia sama. Kita tengok. Okey, untuk sisi DC kan. Okey, sisi DC kita tengok mana arah medan magnetnya sama. Okey. Jadi kita tengok dekat atas, tengok atas dulu. Yang ni sama. Ni sama dengan ni kan. Okey, jadi bila sama, dia tidak akan ada daya lah. Dia kat sini medan magnet dia akan, garisan dia lebih rapat. Dia kuat. Kita dah belajar sebelum ni. Kalau arah sama, medan magnet kekal dengan medan magnet yang dibawa oleh arus, okay, dia punya medan magnet akan lebih kuat. Medan elastik dia lebih kuat. Tapi bila arah medan magnet pembawa arus, konduktor pembawa arus ni dengan medan magnet kekal ni lawan arah, jadi dia punya medan elastik dia tak kuat kat sini, dia akan hasilkan daya. Jadi daripada lukisan ni juga awak boleh tentukan arah daya. Faham tak? Boleh faham tak lukisan ni? Faham. Faham. Ni kena faham betul-betul sebabnya dalam topik ni tak ada pengiraan. Awak nak kena terangkan balik je. Terangkan balik. Dan awak nak tentukan arah daya motor ni nanti. Putaran gegelung. Sebab apa kita nak belajar pasal putaran gegelung ni? Ni nanti kita tengok. Apa aplikasi dalam kehidupan kita ni? Okey, kita tengok sini. Okey, jadi yang ni kalau kita buat dalam bentuk magnet lah, kita nak tengok corak yang terhasil sebenarnya. Kita tengok medan elastik tersebut mengenakan daya, kita nampak tadi bahagian gegelung AB dan CD. Kat AB pun ada daya, dekat CD pun ada daya. Cuma arah daya dia berbeza. Jadi bila ada sepasang daya, gegelung akan berputar. Okay. Jadi bila berlaku putaran gegelung, pembawa arus dalam medan magnet, sebenarnya yang kita belajar ni, ini adalah prinsip kerja bagi satu motor. Motor kita selalu dengar motor elektrik. Kan motor elektrik. Tapi untuk motor elektrik jenis arus terus. Kebanyakan kita guna dekat alat-alat mainan yang ada motor kan. Awak kan ada alat mainan kereta ke, remote control kan, kalau kita tengok ada motor dalam. Ya. Kan motor tu, itu motor arus terus. Sebenarnya motor tu berfungsi, dia guna kaedah inilah. Kaedah kesan putaran gegelung. Oh, tahu macam mana motor-motor. Kan sekarang cikgu rasa pelajar lelaki mesti biasalah tengok motor ni.
Okay, selalunya motor arus terus ni memang banyak dalam peralatan elektrik kecil lah. Mainan kanak-kanak, okay, gerudi mudah alih. Gerudi mudah alih ni yang drill tu kan. Drill mudah alih tu. Tahu kan? Yang Tahu. aku guna mesin Tahu, yo. drill. Kan? Cakra keras komputer. Ada setengah cakra keras komputer dia ada motor arus terus kecil, ada motor juga. Kalau yang jenis besar, selalu ada dalam kenderaan elektrik lah. Tu yang kita cikgu tunjuk kereta api elektrik tu kereta api elektrik, lift, penggelik ke di kilang, itu yang jenis mesin yang besar lah. Okay. Jadi kalau kita nak kata motor arus terus ni, apa tenaga yang digunakan? Dia sebab guna arus terus, jadi dia guna tenaga elektrik lah. Kemudian dia berputar kan? Jadi bila berputar dia ubah kepada tenaga apa? Kinetik. Kinetik. Okay. Itu dari segi konsep tenaga lah. Okay, motor arus terus dia akan mengubah tenaga elektrik pada tenaga kinetik. Sebab apa? Dia guna kesan putaran gegelung. Okay. Jadi cikgu kita dah kata sebut motor. Jadi sekarang ni kita nak kenal motor. Apa komponen yang ada dalam motor? Selalunya dalam, siapa yang biasa tengok motor tu, nanti cikgu tunjuk. Motor tu selalu bentuk bulat. Awak kena buka dalam tu. Sebenarnya bentuk dia macam ni lah. Bentuk dia macam dalam gambar yang kita tengok ni. Okay. Apa komponen penting dalam satu motor? Motor arus terus Okay. Ialah yang penting dia ada commutator. Commutator yang ni, mana commutator? Kau tengok gambar kat buku ni yang warna biru. Ni kan awak tak nampak pula. Ni yang warna biru dengan warna merah ni. Commutator ni yang warna biru ni dengan merah ni. Ini commutator. Okay, dia akan berputar. Kalau gegelung berputar, commutator pun akan berputar. Okay. Kemudian dia mesti ada berus karbon. Okay, kemudian dia ada berus karbon. Okay, berus karbon ni dia bersentuhan dengan commutator dan dia tak bergerak. Ni berus karbon ni. Nampak ni berus karbon tak bergerak. Commutator dia akan berputar. Berus karbon dia hanya sentuh saja commutator. Okay, dia tetap pada kedudukannya. Okay. Jadi ini gambar lengkap lah bagi satu motor arus terus. Okay. Jadi kalau guna konsep yang kita dah belajar tadi, sama juga kaedah dia. Okay, kalau awak tengok arus, pertama sekali kita nak tahu arah arus, tengok ni ni cikgu. Ni, awak nak tentukan arah daya. Pertama sekali tengok arus. Positif, kemudian pergi negatif. So arus akan bergerak begini. Bergerak pergi AB, kemudian CD. Okey. Kemudian baru awak boleh tentukan arah daya. Okey, medan magnet kekal bergerak dari utara ke selatan. Okey. Ini gambar yang awak tengok ni, ini adalah separuh putaran pertama. Okey. Kita tengok gambar seterusnya kalau dua-dua sekali. Dalam buku pada gambar ni kalau dalam buku muka surat 144. Okey. Awak tengok. Separuh putaran yang pertama, okey, pertama sekali berus karbon X, awak tengok. Okey, dia akan sentuh commutator warna merah. Manakala berus karbon X dia sentuh warna merah dan berus karbon Y dia akan sentuh commutator warna biru. Okay. Dan arus akan bergerak dari A, okay, pergi ke B, C pergi ke D, dan berlakulah putaran. Di mana sisi gegelung AB ke bawah, CD ke atas.
Maksudnya lawan jam. Okay, dia akan berputar separuh. Okay, naik, putar separuh. Okay, naik, putar separuh. Putaran yang pertama. Okay, separuh putaran pertama. Bila dah berputar, commutator dia akan bergerak sekali. Jadi bila dah bergerak, bila pergi putaran yang kedua, okay, sama juga, cuma bezanya yang X ni dia akan pegang commutator warna biru pula. Y akan pegang commutator warna merah. Okay. Dan ketika ini arah arus pun masih lagi tetap sama, kan? Sama juga. Cumanya sekarang ni arus bergerak dari D ke C, B ke A. Okay. Tapi dalam keadaan arus dia bentuk gerakan arus tetap samalah dari positif ke negatif. Cuma kenapa cikgu kata dia bergerak dari D ke C? Sebab tadi dia dah berputar. Bila berputar, DC dia dah pergi tempat AB. AB pula dia pergi tempat CD. Dan ini akan berlaku berulang-ulang kali dan dia akan berputar lah. Sehinggalah awak offkan arus, barulah dia berhenti. Ni yang cikgu sebut tadilah. Okay. Boleh faham tak putaran ni? Boleh. Boleh kan? Boleh faham dan awak boleh terangkan balik. Tu nak suruh awak terangkan balik. Tu Fariza. Kena boleh lah adik. Adik patah bang. Kena terangkan balik. Tak semesti bercakap tapi boleh terangkan balik dalam tulisan lah. Kadang soalan dia suka tanya prinsip kerja bagi motor arus terus. Okay. Jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran satu motor elektrik? Okay, kita nak drill yang lebih kuat. Okay, awak nak kereta mainan tu bergerak lebih laju. Okay. Jadi kalau kita tengok motor arus terus dalam alat yang berputar ni dengan kelajuan yang rendah apabila memutar skru. Jadi kita nak kelajuan lagi tinggi. Maksudnya putaran dia tu lagi laju. Okay, barulah kalau kata guna untuk gerudi lubang ni dia lebih kuat lah, kan? Jadi apa faktor yang mempengaruhi? Sebelum ni kita dah belajar. Okay. Jadi kalau kita nak gegelong tu bergerak lebih laju, cikgu dah suruh buat eksperimen faktor yang mempengaruhi daya kan. Benda yang sama jugalah. Okay, pertama arus. Okay, lagi kita tambah arus, lagi kuat lah. Yang kedua kekuatan medan magnet kekal tu. Okay, kekuatan medan magnet kekal yang ada dalam motor tu. Lagi kita kuatkan dia, lagi kuatlah putaran motor. Cuma tambahan dia beza dia dengan yang mula-mula kita belajar konduktor pembawa arus. Bezanya sekarang ni kita ada gegelong. Jadi nak ada tambah satu faktor lah kat sini. Gegelong dengan lebih banyak lilitan. Maksudnya kita lilit lagi banyak awak buat lilitan pada gegelong tu. Jadi lagi lajulah putaran motor. Okey. Jadi yang terakhir ni kita tengok motor ni ada dua jenis. Pernah tengok tak gambar ni? Pernah dengar motor tanpa berus, motor berberus? Dah tu. Apa motor berus tanpa berus dengan berberus? Okey. Macam tadi mula-mula kita tengok ni. Okey. Kan? Motor ni tadi. Mana gambar? Okey. Ni gambar ni tadi. Dekat commutator ni kan ada berus. Ni kan nampak ni berus. Ni berus, cikgu highlight balik warna. Ya. Ni berus ni ada motor yang berus tak ada. Berus tu tak ada. Ada motor ada berus. Yang ni, berus carbon ni.
Okay. Itu beza dia. Ada motor yang ada berus, ada motor yang tanpa berberus. Bila tanpa berberus maksudnya berus karbon ni tak ada. Kenapa terhasilnya motor macam tu? Kenapa ada motor yang ada berus, ada motor yang tak ada berus? Sebab apa agak-agak? Apa bezanya motor ada berus tak ada berus ni? Kalau tak ada berus, Dia tak geseran tu. bagus. Yang lain ada tak dalam kelas? Oh. Saya Hello. abang ni. Adik Pak Rizal, apa lagi girls? Alia ada? Ada? Farisha. Farisha ada Farisha? Ya cikgu. Faham tak sebab apa tak ada berus? Motor ni tak ada berus. Kita tengok motor tanpa berus. Okay, bila motor tanpa berus, okay, betul kata adik tadi, dia tiada satulah, dia akan mengurangkan geseran dengan commutator. Macam bersentuh lah. Okay, commutator bulat situ. Okay, dia bersentuh. Bila tak ada berus, takkan ada berlaku sentuhan. Jadi tak ada geseran. Sekarang ni bila ada berus dengan commutator, bila berputar, dia akan bergeser. Okay, jadi bila motor tanpa berus ni, dia mengurangkan geseran lah. Jadi bila mengurangkan geseran, cikgu nak tanya mana motor yang akan bergerak lebih laju? Motor berberus. Yang ada berus Tanpa berus. Tanpa berus je. Tanpa berus. Kita Berus. nampak kan, bila kurang geseran, dia akan menyebabkan sebenarnya motor yang tanpa berus ni akan bergerak lebih laju lah. Okay. Kalau awak tengok gambar ni. Okay. Gambar yang dalam buku tu jugalah. Yang ni dia tak ada motor tanpa berus ni, dia tak ada berus lah. Dia cuma ada magnet dengan gegelung. Berus tak ada kat sini. Okay. Kalau berberus ada berus karbon, ada commutator. Okay. Ni. Dan bila tak ada geseran, dia tak ada apa? Percikan bunga api. Tiada geseran, dia tiada percikan bunga api lah. Dan bunyi dia lemah, tak bising lah. Bunyi dia tak bising. Okay. Dan satu lagi perbezaan awak tengok. Gegelung pegun, magnet berputar. Tapi kalau motor berberus, magnet yang pegun, gegelung berputar. Okay? Boleh nampak tak tu? Nanti cikgu tunjuk satu gambar ni. Ada sebarang pertanyaan tak? Sebelum cikgu tunjuk video ni sikit. Nak tunjuk. Tak ada tu. Okey lah. Kalau awak tengok, ni perbezaan dia, kalau kita nampak perbezaan ni, kita nampak lah yang motor tanpa berus ni lebih baik lah. Dia ada pro, ada kontra dia. Kita nampak kalau tak ada geseran, tak ada percikan bunga api, commutator pun takkan haus, bunyi pun tak kuat. Mungkin siapa yang tak pernah guna motor, cikgu sharing sini satu. Silap. Sharing. Mana cikgu punya ni? Sekejap. Salah. Yang last kita pun dah nak habis dah. Okey, ni. Cikgu tutup. Sama. Okey, awak tengok ni. Boleh nampak tak video? Boleh. Ini brushless motor. Okay. Awak nampak magnet yang berpusing. Boleh nampak tak video tu? Boleh. Magnet berputar, gegelung ni yang warna kuning tu, dia tak berpusing. Yang ni ada berus. Nampak? Gegelung yang tengah yang berputar. Nampak? Dia ada percikan api.
Dia menghasilkan percikan api. Okey. Cikgu nak tunjuk sikit tu lah yang depan ni. Yang ni kan lagi detail. Ini yang tak ada berus. Okey, yang tak ada berus. Cikgu tunjuk lagi sekali depan ni. Siapa lagi sekali ya. Ni motor dalam dia, yang ini. Okey, kalau awak tengok yang magnet ni, ni luar magnet gegelung kat dalam. Okey. Magnet berputar, gegelung pegun. Okey. Kalau motor berus, yang ni gambar dia, motor yang ada berus, gegelung berputar, okey, magnet pegun. Magnet kat luar dia pegun, dia tak ada berputar. Okey, dan ada berlaku percikan api lah. Okey, boleh nampak Kalau awak nak tengok lagi video motor ni, boleh type je kat Google. Nak rajin je. Okey. Okey. Jadi kita dah nampak dah beza antara motor tanpa berus dengan motor berberus. Okey. Jadi akhir sekali, nak bagi awak lebih faham lagi, sebab hari ni dengar je kan, bab ni memang kena banyak dengar cikgu terang. Tapi tak boleh nak dengar je, awak kena explain balik. So nak explain balik macam mana? Okey, nanti buka buku teks, muka surat tolong tanda. Muka surat 148. Ni cikgu buka ni. Okey, muka surat 148 ni. Okey. Tolong buat. Soalan semua soalan bentuk esei lah. Harapan dengan bila awak buat ni, okey, awak terangkan balik pada cikgu. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okay. Jadi yang ini awak buat. Okay. Last kali cikgu nak remind balik. Okay. Satu tugasan yang laporan eksperimen lah. Patut minggu ni hantar. Sekejap je buat laporan tu. Tahniah pada Darwish ada? Ada. Ada. Tahniah Darwish. Safia. Safia ada tak? Ada. Ada. Tanya pada Darwish dengan Safia. Sekejap dia buat. Lepas tu, tak silap cikgu. Ania dah buat kan? Saya buat dah, tapi saya rasa cikgu tanya soalan perbincangan tu. Ada yang mana cikgu sempat jawab, cikgu jawab. Nanti depan ni siapa tanya tak apa, cikgu jawab lagi. Tanya bagi mereka yang dah buat, dah tanya. Okay, kejap dia buat laporan tu. Mudah saja. Okay, tanya bagi mereka yang dah hantar. Laporan ni cikgu harap dalam minggu ni lah. Supaya kerja tak bertambah. Jadi dah siap laporan tu, boleh buat praktik formatif 4.1. Yang ini praktik formatif 4.1 ni lepas siap laporan, awak siapkan yang ni. Yang ni maksudnya minggu hadapan, awal minggu depan lah kena hantar lah. Paling lewat awal minggu depan. Okay. Jadi yang tugasan lain yang sebelum ni, yang sebelum kita cuti sekolah tu pun ada juga yang tak hantar lagi. Cikgu harap mana yang tak screenshot bagi kat cikgu tu, cikgu masih terima lagi. Boleh hantar pada cikgu, tak ada masalah. Sebabnya kalau awak hantar, cikgu record. Bila cikgu record, awak dikira dah melaksanakan PBD lah. Kalau tak hantar, cikgu kira tak melaksanakan PBD lah. Tak ada record markah PBD tu. Jadi tolong hantar. Okay, ada lagi sebarang persoalan sebelum kita habis kelas kita setakat ni? Tak ada. Siapa? Inas, Ain, Zarida, Intan ada, Intan Zarida ada. Okay, Ilham. Ada Elisha, Syafiqah. Ada sebarang soalan?
Ada lagi? Tak ada dah? Tak ada you. Ada. Semua dah tak Tak ada. keluar suara dah ni tengah hari. Okey, jangan lena depan komputer lah. Okey, jadi lepas ni boleh sambung kerja awak. Kalau apa-apa masalah, PM cikgu. Okey. InsyaAllah cikgu bersedia untuk membantu. Okey. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Mana yang siapa line dia tak okey ke nak tengok balik, nanti cikgu akan letak dalam Google Classroom. Awak rujuk balik dalam Google Classroom, cikgu akan upload dalam bentuk YouTube lah. Okey. Kita berhenti setakat ni dulu. Terima kasih. Terima kasih you. Thank you. Bye.